Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada hadirin sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala pada malam yang berbahagia ini, kesempatan kita menghadiri majlis ilmu serta solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni mendapat bimbingan dan hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan pada bulan ni Rabiul Awal, kita masuk bulan Rabiul Awal bermaksud bulan kelahiran Nabi SAW. Maka kita disunatkan sambut bulan Maulid. Sambutnya kita ada buat selawat, majlis selawat, ataupun kita kegiatan ibadat kita berubah. Jadi maksudnya yang sebelum ni yang kita buat amalan tu, yang sebelum ni, yang terbaru ni kita masuk bulan Rabiul Awal pada tahun ni, maka kita berubah ke arah kebaikan. Yang mana kebaikan yang kita buat pada sekarang ni adalah salah satunya untuk mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata, la tasbiqu fatadillu wa la ta'akhkharu anhum. La tasbiqu maknanya kamu jangan lebih buat amalan tu lebih daripada Nabi. Kalau kita buat amalan tu lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatadillu, maka kamu akan jadi sesat. Sesatnya karena terlajak panggil. Terlajak seperti mana kita bawa kereta, kita terlepas pada traffic light tu, terlebih. Orang duk tunggu lampu hijau nak gerak. Jadi dia terlebih. Begitulah mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Nabi ni tak boleh lebih. Sebab Nabi ni ana atqakum, aku yang paling takwa di kalangan kamu ni, akulah paling takwa sekali. Itu Nabi Muhammad SAW. Para Nabi, para Rasul. Maka kitanya, amalan kita ni kena ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan belajar apa yang kamu tak pandai. Jadi kena pandai, kena faham kaedah. Jadi wala ta'akharu anhum, dan janganlah kamu ke belakang sangat. Kalau kita belakang sangat Nabi, maka kita akan ketinggalan daripada perbuatan Nabi, percakapan Nabi. Semua tu adalah kita panggil mutabaah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting sekali muslim-muslimat. Kita berada di mana-mana saja, kita duduk rumah ke, kita duduk kedai ke, kita duduk jual ke, ingat kita dengan Nabi ni tak jauh. Biar sentiasa berhubung dengan Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi yang kita masuk masjid. Kita masuk masjid ni, sunnah masuk masjidnya, kita selawat ke atas Nabi. Maka kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan keluar daripada masjidnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beza dengan surah, beza dengan musalla, beza dengan barsah. Ni istilah-istilah orang buat. Jadi nak buat tempat sembahyang tak ada masalah. Nak buat tempat surah tak ada masalah. Tapi kalau di masjid, di sunat iktikaf ataupun sunat niat masuk masjid, dapat pahala berlipat kali ganda. Jadi antaranya Nabi ajarnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik.
Maka kita masuk jejak langkah pada masjid pion ni masuk dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kanan, maka kita baca selawat. Nabi kata kena baca selawat. Tanda kamu ni, kamu hormat pada aku dan hormat Baitullah. Seperti mana kita masuk rumah kita sendiri ni, kita masuk rumah kita basuh kaki dulu. Kita buang habuk-habuk kaki, buang pasir lekat-lekat pada kaki kita buang, kita masuk rumah dengan bagi salam. Tanda-tanda tu pengen tanda orang bersih. Maka kita masuk dalam masjid, kita dah jadi orang bersih, dah hormat pada rumah Allah. Maka kita masuk masjid tu, kita bagi, pertama sekali kita bagi selawat, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bacanya Allahumma ftahli. Maka ya Allah, bukalah pintu hati aku. Maknanya kalau kita buka pintu hati tu, mana kita buka segala apa amal kita buat, zikir ke, baca Quran ke, kita semayang ke, kita nak rokok ke, kita nak sujud ke, semua aktiviti ibadat Allah permudahkan. Sebab apa? Allah maftahli, kita baca doa. Kalau muslimat faham doanya Nabi ajar, kadang-kadang kita tak teringat baca doa tu, kita bakal masuk masjid. Jadi hukum makruh. Kadang-kadang tak perasan, walaupun kita belajar. Nak pahala iktikaf duduk masjid berlipat kali ganda. Malaikat doa siapa yang masuk masjid, Allah marfillah, Allah ampunkan dosanya. Jadi beza surah yang masjid. Surah ni tempat sembahyang tapi pahala sunat. Pahala dapat juga. Tapi masjid, bila kita masuk masjid, niat iktikafnya, baca doanya, Allah bagi berlipat kali ganda. Tu belum sembahyang lagi. Solat jemaah lagi dapat 27 pahala. Kalau istiqamah sembahyang jemaah tu, mana berlipat kali ganda pahala. Atau kehebatan kita masuk masjid berbanding kita berada di rumah, berbanding kita duduk luar tepi masjid, duduk luar masjid. Ilmu dapat tapi pahala duduk masjid tu beza duduk luar. Kalau duduk dalam masjid, maka pahala tu besar, pahala berlipat kali ganda. Walaupun duduk senyap dalam masjid, iktikaf baca doanya, Allah maftahli. Kita masuk masjid, kita buang habis. Buang segala maksiat, buang segala perangai yang putuskan silaturahim. Yang ni yang ajaran Islam yang Nabi ajar, yang kita kena ikut, yang sepatutnya kita kena beramal. Yang waktu akhir zaman ni, Allah maftahli kita baca. Lepas tu abwaaba rahmatik, dan buka segala pintu langit ni, segala belah kasihan Allah Ta'ala bagi pada kita semua. Semoga Allah Ta'ala permudahkan ibadat. Jadi kalau kita masuk masjid, kita rasa nak solat jemaah. Kita masuk masjid, kita rasa nak menuntut ilmu. Kita masuk masjid, kita rasa nak solat sunat. Jadi semua perkara tu adalah dibimbing oleh Allah Ta'ala, dipanggil taufik. Yang penting dalam hidup kita ni ada hidayah. Taufik dan hidayah. Taufik mana bimbingan, hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala bagi pada orang yang muslim, orang yang beriman. Ketika masuk, ketika mana berada di dalam masjid, Allah bagi permudahkan ibadah. Selepas kita duduk dalam masjid, selepas kita semaya, lepas kita duduk majlis ilmu, kita keluar pula masjid. Keluar pula masjid, baca doa pula. Yang ni Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya keluar kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Ni sunnah. Kita masuk kaki kanan tu dapat pahala dah. Maka kita keluar masjid, keluar dengan kaki kiri pun dapat pahala juga. Yang ni Nabi ajar. Ketika mana kita nak keluar rumah, kita pesan pada isteri kita, pesan pada anak-anak kita. Katanya abang nak keluar sekejap, anak jumpa kawan, ada kerja je. Jadi kita keluar dalam keadaan kita pesan, dalam keadaan kita bagi salam. Sama juga kita keluar masjid, kita keluar, kita tinggal rumah masjid, kita bagi doa, kita baca doa, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta padamu, ya Allah, segala apa amal soleh aku buat atas masjid ni, tolong beri aku kelebihan amal soleh, kelebihan aku beribadat, kelebihan aku berzikir. Semua perkara ni adalah menunjukkan kita ni aktiviti ibadat kita istiqamah dalam ibadat. Jadi kalau kita tak faham doa, tak faham zikir, tak faham kaedah, maka kita akan lari. Yang ni kena faham. Walaupun benda tu asas, tapi benda tu jadi aktiviti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dibuat. Macam itulah ada kakak sekalian, muslimat yang penting sangat kita kena faham bahawa kita ni sentiasa beribadat. Sebab syaitan ni suka ganggu sangat manusia ni. Saya kira manusia Cina ke, India ke, manusia duduk kampung ke, manusia duduk bandar ke, semua syaitan akan ganggu dia sampai dia lekatlah hati, sampai dia masuk neraka. Itu mana perbuatan syaitan. Maka kita kena kejarnya.
kejar amalan soleh. Amalan soleh ni kita nak bayar dengan Allah Ta'ala ni, kita tak boleh bayar dengan duit. Kita kerja dengan bos bagi kita gaji 2,500. Misal katanya 1,500. Kita dapat duit. Jadi duit tu kita nak bayar balik untuk isteri kita, nafkah isteri kita. Kita nak bayar pada anak-anak kita. Jadi kita dengan Allah Ta'ala bayar dengan duit ke? Tak. Kita bayar dengan Allah Ta'ala ni ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sifat berabdikan diri pada Allah Ta'ala. Itu kita kena bayar. Mana kita kembali pada alam akhirat, kita balik pada alam akhirat, yang kita nak bayarnya adalah kita panggil ya'budullah, setia pada Allah Ta'ala, tulus ikhlas beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang tu yang pertama kita kena fikir, ya'budullah, yang tidak ada sifat syirik pada Allah Ta'ala, yang tidak ada sifat yang hasad, yang tidak ada sifat yang riak, yang tidak ada sifat kita panggil sifat yang boleh jauh dengan rahmat Allah Ta'ala, iaitu perkara maksiat. Dalam Al-Quran sendiri sebut, dia ada sebut khati'atan, zunubi ataupun zamba ataupun zambi, ataupun ismu ataupun asi ataupun maksiat. Ni istilah disebut dalam Al-Quran perangai ataupun jenis manusia yang terjatuh dalam jatuh dalam perkara kemungkaran, jauh dengan rahmat Ta'ala. Asi perkara maksiat, khati'atan kesalahan dengan Allah Ta'ala. Zambi dosa-dosa, kita sama dosa besar, dosa kecil. Ismu kita panggil dosa juga. Ini jenis-jenis istilah yang menunjukkan manusia yang jalan kemungkaran. Jalan kemungkaran ni dia panggil orang yang tak nampak benda hakikat depannya. Kalau kita nampak hakikat depan ni, kita nampaknya ada syurga dan neraka. Sebelum kita nak masuk syurga dan neraka ni, ada dosa dan pahala. Dosa pahala ni lah kita panggil, kita nak bayar pada Allah Ta'ala dengan sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah tu mana kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita nak kembali pada Allah? Dalam Islam ni tak larang kita bersenang, tak larang. Islam tak larang kita untuk main bola, tak ada larang. Islam tidak ada larang untuk kita siapa main, siapa johan, tidak ada larang. Islam sendiri yang dinamakan seperti riyadah. Ar-riyadah tu bahasa Arab. Jadi orang Melayu panggil juga riyadah. Riyadah ni maknanya bersenang-senang, betul, bersukan lah kita panggil. Bersukan, istilah orang Melayu bersukan. Sekolah rendah ada sukan, sekolah menengah ada sukan, universiti ada sukan. Padahal bentuk kat kampung pun ada sukan. Sukan apa? Sukan memanah, sukan naik kuda. Berjenis-jenis sukan untuk jasad tubuh badan tu. Ar-riyadah. Jadi ar-riyadah tu Islam digalakkan. Siapa nak bersenang, siapa nak berpeluh, sebab Islam digalakkan supaya orang Islam tu kuat. Islam tu qawi. Islam tu jenis orang yang kuat dan bukan orang jenis lemah. Dia tak suka orang suka demam-demam, tak suka jenis macam suka batuk-batuk. Mana Islam tu nak kuat, semayang kuat, zikir kuat, ceramah kuat, belajar ilmu kuat, kerana tubuh badan sihat. Bila tubuh badan sihat, maka nak buat ibadat pun jadi gagah. Jadi nak bersungguh-sungguh nak ibadat, sebabnya tubuh badan sihat. Cuba kalau tubuh badan kita ada kecil manis, ada sakit gaung, ada perut tak selesa, angin semua. Jadi badan tak apa sihat, nak buat ibadat pun tak kena cara. Tak kena cara maknanya tak ada manis. Manis tak ada. Manis tak ada, nak khusyuk tak ada. Sebabnya tidak ada riyadah. Maka Islam digalakkan buat riyadah. Sama ada lelaki dan perempuan, sama ada berumur, sama ada budak-budak, digalakkan riyadah. Tapi ada masa dia. Kalau waktu sembahyang kena betul lah. Maknanya itu bagi jasad tubuh badan kita. Baik kaki, baik tangan, baik mata, baik telinga, baik kepala. Semua ni jawarih, anggota badan yang buat kita buat bersenang sampai keluar peluh, sampai sihat tubuh badan. Itu bagi jasad, isi untuk jasad untuk sihat. Tapi yang kedua yang Islam yang titik beratkan, iaitu Islamnya, iaitu bagi tarbiyah.
Tarbiyah dia panggil tarbiyatun nafsi ataupun roh, mendidik roh supaya kuat juga. Seperti mana jasad kita kuat, boleh akad berat, boleh berjalan sini, boleh berjogging. Tapi kalau roh tak kuat, itu panggil bukan tanda orang mukmin yang bijaksana. Orang yang mukmin al-qaisul mukmin. Orang yang mukmin orang bijak pandai, cerdik. Cerdik dari segi mana? Wa amila ba'dal maut. Ada persiapannya untuk nak mati nanti. Kita nak mati nanti ada persiapannya, amalan-amalan yang bentuk tubuh badan kita. Jadi nak bagi tahunya adalah tarbiyah ni penting. Baik kita sembahyang, baik kita majlis ilmu, kita ada hidup majlis ilmu macam sekarang ni majlis ilmu, kita ada hidup majlis zikir, kita ada hidup majlis suasana bertani, perniagaan dalam bentuk ibadat pun dikira sebagai tarbiyah. Tapi tarbiyah kita adalah untuk menghidupkan roh, pasti dengan ilmu. Ilmu ni kena cari. Gitulah. Maknanya penting dalam hidup kita ni sebagai orang mukmin, kena ada dua perkara. Bukan kita belajar aja, bukan kita semayang aja, tapi kena ada riyadah juga. Biar keluar peluh juga. Biar sihat, biar boleh datang majlis ilmu, biar boleh sembahyang banyak, biar boleh berzikir. Kerana tubuh badan sihat. Tubuh badan sihat, roh pun kena sihat juga. Itu yang digalakkan Islam, yang dititik beratkan supaya kita ni sentiasa berabdikan kepada Allah Ta'ala. Kita panggil tarbiyah. Tarbiyah asal daripada kalimah rabba. Rabba yurabbu tarbiyatan, mendidik jiwa supaya kita bergantung 100% dengan Allah Ta'ala. Jangan bukan ustaz, bukan tok guru, bukan ustazah, bukan syekh, para masyekh. Hak tu kita panggil sambilan yang kita boleh tumpang dia supaya kita dapat ilmu. Tapi kalau kita nak bergantung 1%, iaitu Allah Ta'ala. Allah jualah yang boleh selamat kita. Begitulah kata pandangan para ahli ulama. Jadi kata musannif tu ni kitab yang nak bawa pada malam ni kitab tasawuf. Tasawuf iaitu Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif rahimahullah taala, dia kata, dan ingatlah bahawa Allah Taala itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jika ia menghendaki mendirikan kekuatan tubuh badan hambanya dengan sesuatu dan dengan sebab seperti makan minum, maka ia dirikan dengan sesuatu dan sebab. Kita kalau tak boleh makan selama 3 hari, lembik habis badan kita. Tak kira siapa ustaz ke, tok guru ke, doktor ke. Kalau tak makan, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Kalau 3 hari tak boleh makan, tak boleh tahan. Kalau jenis orang suka makan ni, badan dah besar, isteri pun besar, pangkat pun besar. Jadi makan tu sebagai asasi hidup dia. Misal kata, kalau kita kata di tanah Melayu ni, makanan asasinya nasi lah. Kalau negara Arab Mesir, makanan asasinya roti-roti Arab. Jadi roti-roti Arab tu kalau kita makan di negara Arab Mesir, tak jelira lah bagi. Kalau kita makan di tempat kita ni, nasinya campur nasi, campur poyok, campur ulang-ulang. Jadi jelira makan tu. Jadi sebab jeliranya, itu makan asasi. Kalau Allah tak jadikan makan dan minum dalam tubuh badan kita ni, kita tak boleh nak buat ibadat. Mana nikmat Allah Ta'ala bagi makan minum tu satu nikmat. Jadi kalau dalam satu hadis Nabi SAW dia kata, kalau ada makanan depan kita, waktu masuk solat zuhur ataupun solat asar, kalau boleh segera yang sembahyang, boleh sembahyang tunggu. Kalau tak boleh tahan dengan sembahyang, kena makan dulu. Sunat makan dulu. Itu yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Kalau kita hadir makanan, maka sunat kita makan dulu. Sebab makan dia pun nikmat Allah Ta'ala juga. Allah bagi nikmat pada makan minum supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadat. Ibadat ni Allah nak tengok bersungguh-sungguh. Allah bukan nak tengok ibadat kita ni sebagai kita bakal sembahyang. Kalau zikir, zikir. Kalau kita baca Quran je. Makna dalam keadaan bersungguh-sungguh. Tapi ingat, ummatan wasatan. Umat kita nak buat ibadat, jadi umat yang pertengahan. Bukan ekstrim sangat, bukan tegas sangat, tapi dalam pertengahan. Tak kalut sangat, tak gopoh-gopoh sangat.
Padahal kalau kita ibadat, kalau hadir makanan, itu satu nikmat, satu adab Nabi SAW. Nabi kalau datang makanan, Nabi akan makan dulu. Nabi akan makan dulu. Selesai yang Nabi makan, baru Nabi sembahyang. Sama seperti mana adab di antara adabnya, kalau ada orang tetamu datang, contoh kita jumpa di masjid, dia kata tetamu tak kenal panggil. Tetamu yang tak kenal, kita lepas solat Jumaat tu nak main sunat ba'diyah Jumaat. Solat lepas Jumaat, datang tetamu bagi salam. Sunat kita layan tetamu dulu, baru kita sembahyang. Ini perkara sunat yang perlu aulakan. Kadang-kadang kita tak layan. Kadang-kadang kalau kita faham orang tu jenis macam orang warak, jenis macam tok guru tak lebar, tok wali dia panggil. Kalau dia terpaksa sembahyang, biar dia sembahyang dulu. Tu antara adab kita dengan tok guru. Bila tok guru nak sembahyang dulu. Lepas lepas sembahyang baru kita jumpa tok guru. Kalau ada hajat apa yang kita nak cakap dia. Itu sebagainya. Wa hadza, kemudian apa yang kata musannif rahimahullah taala, dan demikian pula jika Allah Taala menghendaki mendirikannya dengan tidak bersebab, nescaya ia mendirikan dengan tiada tidak bersebab. Allah jadikan semua bersebab saja. Seperti yang berlaku kepada para malaikat alaihi salam. Mereka tidak makan dan minum. Para malaikat, para semua makhluk alam ghaibiyat kita panggil, tidak ada makan dan minum. Khilaf ulama dia kata, kalau jin makan macam mana ustaz? Jin makanannya adalah api. Berpunca pada asap-asap tu, kalau jin Islam dia akan makan tulang yang disembelih cara Islam. Jin kafir akan makan dengan cara haiwan yang tidak disembelih cara Islam. Tulang-tulang yang tak disembelih, macam orang kafir makan ayam, lembu, kambing, tak disembelih cara Islam, maka itu makanan jin kafir. Ini tak semacam kalau jin Islam dia akan makan makanan hasil daripada sembelih cara Islam. Itu makanan jin. Itu yang Nabi sebut di masa-masa di Madinah. Nabi sebut tempat kita ni ada saudara baru. Saudaranya adalah kita panggil jin Islam. Kalau siapa-siapa nak ikut, boleh ikutan. Maknanya ikut anak. Maknanya ni cerita kisah Nabi dulu dengan jin Islam. Kalau kita buka surah jin, ada kisah Nabi Muhammad SAW, dia mengajar jin Islam. Nabi duduk seorang ada kat tiang tu. Kalau kita tengok ada masjid di Mekah tu, ada tempat Nabi mengajar mengajar jin Islam. Jadi Nabi akan baca Quran, Nabi akan ajar. Jadi para sahabat tengok Nabi mengajar seorang panggil. Waktu ketika dulu. Jadi dia sebutnya jin ni ada makanan juga. Tapi para malaikat tidak ada makanan. Para malaikat, malaikat ada yang kita wajib ingat malaikatnya 10 malaikat. Dan beratus juta malaikat ada atas muka bumi. Baiklah ada atas bumi, atas awan. Malaikat kanan kiri kita ada malaikat. Semua jenis malaikat tak ada makan minum kerana tidak ada nafsu. Tidak ada ikhtiar. Jadi Allah jadikan manusia ni ada ikhtiar. Khalifatan, sebagai pengganti untuk memerintah, mentadbir bumi ni dengan cara kehendak Allah Taala. Sebabnya kena ingat, Allah Taala bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, wa qulil haqqu min rabbikum. Wahai Nabi Muhammad, kamu kena bagi tahu pada seluruh umat kamu, seluruh pengikut kamu, wa qulil haqqu min rabbikum, kamu kena khabar pada seluruh umat bahwasanya aku ni Tuhan yang benar dan mengajak perkara yang benar. Siapa-siapa yang tak tahan pada kamu kena sabar. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kamu kena sabar. Fasbir wahai Muhammad, kalau orang tentang kamu, caci maki kamu, hina kamu kena sabar. Fasbir, maka hendaklah kamu sabar wahai Muhammad. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguh perjanjian, apa janji aku padamu ni perkara yang benar, insya-Allah aku ganti lebih baik. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sebab apa dia tolakmu ni? Sebab dia tak percaya padamu ni, sebab orang baik. Sebab kamu ni orang beriman dengan Allah. Jadi orang puak-puak Quraisy yang puak-puak kafir ni lawan Nabi ketika dulu. Yang nak sebut gambaran bahwasanya mereka dia tak akan makan dan minum, dia panggil sabbaha panggil. Kalau kita buka Al-Quran ada sebut sabbaha.
yusabbihu sabbih isma rabbikal ladzi khalaq. Jenis-jenis sabbaha ni ia jenis para malaikat. Malaikat ni bagi sentiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir dengan Allah Taala. Jenis tidak ada makan dan minum, tu jenis para malaikat. Jenis manusianya ia panggil an-nas. Kalau kita buka surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Wahai katakanlah wahai Muhammad, katakanlah a'udzu birabbin nas. Hendaklah kamu berlindung daripada Tuhan kamu wahai manusia. Manusia mana ni dipanggil waqul insanu dha'ifa. Setiap manusianya ada semua perkara manusia lemah. Dan manusia asal daripada kalimah perkataan lupa. Nasaya. Nasaya mana lupa? Lupa untuk amal soleh, lupa untuk berzikir, lupa untuk baca Quran, lupa untuk bertakwa pada Allah. Jenis-jenis perangai manusia ni jenis panggil ikhtiar. Dia nak cari tok guru, nak menyaji, dia cari nak makan minum untuk lepas perut lapar dia. Dia nak cari sedap duduk, cari duit. Jenis manusia panggil ikhtiar ataupun kasbun. Kalau kita belajar ilmu tauhid dia panggil kasaba, yaksibu, kasban ataupun kasbun. Kasbun makna berusaha. Berusaha untuk jadi orang berjaya. Berusaha untuk jadi orang soleh. Berusaha untuk jadi orang harta banyak, duit banyak. Berusaha untuk jadi orang pemimpin. Berusaha untuk jadi orang yang benar. Maksud di sini adalah bila manusia dia ingat, dia panggil ada dosa dan pahala. Sama ada jin Islam, jin kafir pun akan dimasuk, dikira hisap juga. Kita depan dengan Allah Ta'ala ni ada hisap. Dua je, manusia, jin. Kalau jin Islam ada hisap dia. Sama juga orang manusia Islam, manusia beriman, fasik, munafik, kafir, semua ni akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Sama ada dia buat baik, sama ada dia buat jahat. Setiap amalan-amalan, kita panggil amalan ni panggil terbagi pada dua. Amalan soleh, amalan toleh, ataupun amalan dosa orang buat baik. Amalan yang buat buruk dikira amalan juga. Tapi amalan buruk dikira sebagai masuk dalam api neraka. Supaya mudah faham. Amalan setiap apa amalan baik yang kita buat, kita akan masuk, ganjarannya adalah syurga Allah Ta'ala. Setiap apa amalan yang buruk kita buat akan dimasuk dalam api neraka jahanam. Ini perbuatan ni kena sedar, kena ingat, kena telik semua bahawasanya kita ni tak boleh lari dengan syurga dan neraka. Kita semakin hari tua. Anak pun semakin tua nanti. Ajar pun tak tentu pada sama ada kita mati muda ataupun mati tua. Kalau kita mati tua, persiapan amalan kita adakah banyak? Sudah banyak. Kalau orang mati awal, sedar-sedar duduk dalam kubur dah. Duduk dalam kubur, tak tahu bila dia meninggal. Sedar-sedar duduk dalam kubur, orang tanam dah. Jadi mari malaikat kita nak jawab kan, kalau ilmu tak ada, amalan tak ada, dia panggil amalan panggil. Jadi persiapan kita semasa atas muka bumi ni ada amalan baik, ada amalan buruk. Yang ni kena ingatnya, amalan buruk kita panggil dosa, amalan baik kita panggil pahala. Dia panggil ajrun. Ajrun maknanya dalam Al-Quran sebut banyak sebut ajrun. Ajrun maknanya pahala, ganjaran panggil. Wa agaza. Kemudian selanjutnya, jika Allah menghendaki mendirikan kekuatan itu dengan sesuatu, maka sesuatu itulah terhasillah kekuatan pada diri anda tanpa anda menuntut dan mencarinya, ataupun ia akan menghasilkan kekuatan itu dengan sebab tertentu dan usahanya, dan seterusnya. Jika ia menghendaki dengan sesuatu yang lain, nescaya ia akan mengurniakan kepada anda dengan tidak ada yang akan sekali, bahkan tanpa tertentuan, makna tanpa sedar. Kalau kita buat, contohnya kata masoleh ni, kalau kita buat baik ada balasnya. Contoh kita buat baik dengan orang, kita buat baik dengan orang tu rasa belah kasihan, yang rasa bagus budak ni, bagus orang ni, dia bagi ganjaran, bagi pahala, bagi ganjaran, kita bagi duit, bagi makanan, bagi barang. Ni bagi jenis bentuk amalan orang. Kalau kita buat baik, orang bagi upah panggil ganjaran.
Kalau kita buat jahat, orang bagi ganjaran juga. Ganjaran bagi penapa ke terajang ke, ikut dia lah. Sebab dia buat jahat. Jadi nak sebut, apabila Allah Ta'ala jadikan benda tu tak secara tiba-tiba, dia panggil orang sifat orang soleh. Orang soleh ni panggil orang yang jujur pada Allah Ta'ala, orang yang mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Bila orang tu mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, Allah bagi macam-macam. Seperti mana kata Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Allah sebut dalam Quran ni, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takut dengan Allah, maka Allah bagi jalan untuknya. Jalannya makhraja, rezeki secara tiba-tiba datang. Allah bagi permudah urusan. Itu jenis orang soleh. Orang soleh ni orang yang warak. Ni istilah dah kalau belajar ilmu tasawuf, bermacam-macam jenis perkataan orang yang soleh, orang yang baik. Soleh, warak, al-faqir, berjenis macam-macam istilah nama. Yang ni muslim-muslimat kena faham kaedah kita belajar tasawuf. Bila kita belajar tasawuf, siapa-siapa yang soleh, siapa-siapa yang baik, dia tak kira tok guru, dia tak kira ustaz, tapi dia soleh. Dia jaga aurat dia, dia jaga dosa dia, dia jaga bertengkar mulut dia, dia jaga perkara hasad dengki dia, riak dia, bermacam-macam jenis dia jaga. Oleh kerana dia jaga amalan soleh tu, jadi Allah Ta'ala makhraja, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takut dengan aku, siapa-siapa beramal soleh dengan aku, makhraja, kata Allah Ta'ala, akan keluar secara tiba-tiba kemudahan ataupun panggil rezeki datang secara tiba-tiba. Kita takwanya pada imtithal awamir wa ijtinabin nawahi. Kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa Allah Ta'ala kata tak boleh buat, Allah larang kita buat, kita tak buat. Kenapa? Kerana benda ni yang diasaskan, benda ni yang dididik hati supaya kita terus menerus beribadat pada Allah Ta'ala dengan rasa khusyuk. Orang yang takwa pada Allah Ta'ala ni hati dia khusyuk. Dia pergi mana-mana pun dia rasa pada Allah ada. Dia pergi mana-mana dia beringat ada dosa pahala. Nak buat ni takut dosa pula. Nak buat ni kalau buat jadi gini dapat pahala. Kita bantu orang ni dapat pahala. Kalau kita pergi mana-mana dia jadi beringat. Dia panggil muqarabah. Pantauan daripada Allah Ta'ala, beringatlah hati, ingat ada dosa pahala ni. Nak ngumpat orang tak boleh, ada dosa ni. Kita nak fitnah orang tak boleh, ada dosa ni. Wa qad syatama, kita nak caci maki orang tak boleh, ada dosa pahala ni. Itu dosa. Jadi beringatlah hati, lepas tu panggil bisikan hati atau mendidik hati supaya kita ni terus menerus beribadat pada Allah Ta'ala. Ni tanda orang soleh. Allah janji pada orang yang soleh, dia akan mendapat kelebihan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan diberi rezeki secara tiba-tiba. Dia tak fikir apa pun, dia Allah hantar rezeki ke dia. Rezeki kesihatan, rezeki dapat duit, rezeki makan minum, rezeki tempat tinggal, rezeki dapat anak, rezeki dapat isteri. Ini bermacam-macam jenis orang jenis takwa, orang soleh. Sebab itulah ada kakak sekalian muslim-muslimat, yang penting dalam hidup kita ni adalah jadi orang soleh. Orang soleh ni mana orang yang buat suruhan apa Allah Ta'ala suruh kita buat. Apa Allah Ta'ala kata jangan buat, kita jangan buat. Itu tanda orang soleh. Dari segi maksud macam tu. Maka kalau begitu keadaannya, anda sama sekali tidak berhajat kepada menuntut jari dan berkeinginan kepada dunia. Tetapi jika anda dapati, kata musannif, dapati diri anda tidak kuat untuk berzuhud kerana kelemahan anda, dan anda masih mahu menuntut jari dan merasa ingin kepada dunia, maka berniatlah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang ni lemah sangat, gitu kata musannif. Kata pengarang kitab ni, orang ni lemah sangat. Ada perangai manusia ni jenis berhajat sangat pada keduniaan. Orang nak pinjam sikit kereta, dia tak bagi dah. Sebab takut rosak lah. Takut ni. Bermacam-macam jenis pemikiran yang boleh menyebabkan dia rasa sayang benda harta dunia. Orang nak minta sedekah sikit, dia bagi RM1. Minta sedekah sikit, dia bagi RM50. Teruk sangat RM50 tu. Paling kurang RM2. Kalau kita ada RM50, poket RM50 ataupun RM10. Kalau lalu tabung tu ataupun mari fakir miskin, kita nak bagi mana satu? RM10 ke RM50? RM50 tu kita nak guna lagi.
Nak makan kedai tom yam lagi, kedai tepoyok lagi, makan nasi ikan ulang ikan patin lagi. Bermacam-macam jenis keinginan dunia yang kita berat kita nak tinggal. Menyebabkan kita rasa lemah lagi. Sebab ada sikit hati ni ingin pada dunia. Jadi perangai manusia yang boleh kena tinggal, keinginan dunia ni kena tinggal. Pangkat besar ke, harta banyak ke, kena tinggal. Sebab benda tu tak ada sikit abuk pun boleh masuk dalam akhirat. Kecuali kalau kita ada duit. Sekarang kita ada duit RM100, RM200, RM400. Duit tu kita ada kalau kita belanja untuk kita. Belanja untuk kita sendiri. Kita makan siap, kita minum air siap. Semua makan jenis makan minum kita makan habis. Kita bayar pada cashier lah. Jadi kalau cash duit yang kita makan tu akhirat nanti kita tak jumpa dah. Kalau duit tu kita sedekah ataupun kita belanja orang makan ataupun kita bagi pada orang memerlukan duit terpanggil, maka duit tu akan jumpa balik di akhirat nanti. Seperti mana janji Allah Ta'ala, seperti mana kata Nabi SAW, as-sadaqatu ar-burhan, sedekah tu bakal menjadi nyata selepas kita meninggal nanti. Dia panggil as-sadaqah jariyah, yang mengalir, sentiasa mengalir dalam kubur. Betul lah kita akan tengok amalan nanti. Liyurau a'malahum, kamu akan tengok amalan kamu di akhirat nanti sebanyak mana kamu beramal soleh. Di antaranya sedekah lah. Maknanya kalau kita keinginan dunia masih banyak lagi, maka kata musannif, niatlah untuk hati kita ni untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Hati untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Kita nak bercucuk tanam, niat untuk beribadat. Kita nak berniaga, niat untuk beribadat. Kita niaga kedai tom yam ke, kedai sate ke, kedai burger ke. Niat aku nak jual burger ni, aku niatnya untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Aku masak nasi goreng ke, nasi kabur, nasi belauk ke, kita jual pagi-pagi tu, jual tengah malam ke. Jualnya kedai tu jadikan sebagai ibadat untuk cari nafkah. Harus kata ulama. Bukan tak boleh berniaga, boleh berniaga. Islam dibenarkan berniaga, bercucuk tanah boleh. Kalau ada seorang bapa tu untuk cari nafkah untuk anak isteri dia, Nabi akan jumpa dia, Nabi cium tangan dia. Ada pernah berlaku pada kisah Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang bapa ni, seorang ayah pergi cari nafkah sampai tangan kerah. Nabi setuh tangan buat gapo tangan ni. Nabi tanya sahabat. Tanya penduduk kampung Madinah, buat gapo tangan ni? Jawab pak cik, jawab seorang ayah, dia jawab, kerana tangan ni aku untuk mencari nafkah pada anak aku, mencari nafkah untuk isteri aku, untuk cukup makan. Jadi Nabi sebut tangan yang buat kerja untuk cari nafkah ni haram masuk neraka. Ini kelebihan kita panggil. Kelebihan bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk cari nafkah untuk anak bini. Tapi kena ingat, jadi sambil-sambil kita cari nafkah untuk anak bini kita ni, kita kena adanya tarbiyah, mendidik jiwa supaya dia tak tinggal sembahyang. Walaupun berniaga sampai malam sampai pagi, sembahyang tak tinggal, zikir tak tinggal. Oh, ni Nabi suruhnya. Yang ni Islam suruhnya. Kalau kita Islam, kita berniaga sampai tinggal sembahyang, asar tak tahu mana, maghrib tak tahu mana, maka ditegah oleh syarak. Maka perniagaan tu tidak jadi keberkatan dalam hidupnya. Maka duit tak akan berkat. Sebab meninggalkan perkara asas, dia panggil tarbiyah. Tarbiyah ni kita nak sangat tarbiyah sampai kita boleh didik kita sembahyang. Sembahyang kita tak pernah tinggal, tahajud kita tak pernah tinggal, witir kita tak pernah tinggal, duha kita tak pernah tinggal. Kerana kita ada keinginan lagi untuk pada Allah Ta'ala. Dengan betul kaedah lah kita panggil. Ni sampai tahap kata musannif pengarang kitab sebut, sampai ada keinginan lagi dunia, cukup sekadar untuk bantu kita ibadat, niatlah aku beribadat pada Allah Ta'ala. Ni cara kaedah ulama susun supaya latih hati. Begitulah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dari sudut pengajian kita, dari sudut kita kefahaman kita, kaedah kita nak ubudiyah, kita beribadat kita nak suluk ke, maka semua ni kena ada ilmu. Jadi muslim-muslimat dengar pada malam ni, alhamdulillah. Itu dikatakan sebagai pandangan ulama. Bukanlah untuk memuaskan nafsu syahwat dan kelazatan hidup. Dia cari nafkah ataupun buat perniagaan jenis-jenis macam boleh buat ibadat, bukan kerana untuk nafsu dia, syahwat dia. Sedia maklum kalau nafsu ni ada 3 rukun.
Yang bawah ni ada jelaskan. Ada 3 rukun. Yang pertama nafsu syahwahiyah. Nafsu pada keinginan pada dunia. Ataupun nafsu keinginan pada perkara maksiat. Ataupun keinginan pada perkara kebaikan. Dia panggil syahwahiyah. Yang kedua, rukun yang kedua kalau kita panggil nafsu. Nafsu nasyawani al-ghadabiyah. Nafsu suka sangat marah ke orang. Dia panggil panas baran. Emosi, stres. Bermacam-macam jenis istilah yang sekarang ada ni. Yang menyebabkan kita ni jauh dengan rahmat Allah Ta'ala. Jauh untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga lah kita panggil. Rukun yang ketiga. Nafsu syahwaniyah an-natiqiyah. Nafsu keinginan pada bertutur cakap. Suka cakap belawak. Suka cakap menipu. Suka buah benda ngaruk. Suka buah benda yang melalaikan. Ini ramai di kalangan kita ni. Suka cakap buah. Walaupun berumur 40 lebih pun 70 lebih. Suka buah ngaruk lagi. Panggil nafsu panggil. Bila nafsu ni ada, maka ibadat kita semakin lalai walaupun kita berumur. Nak sebut yang gambar ulama sebut gitu. Mana itu mana kena didik nafsu. Ulama larang jangan ada keinginan dunia terlebih sangat. Itu bahaya kata musannif. Maka sesungguhnya apabila anda telah berniat sedemikian, nescaya jadilah tuntutan dan keinginan anda itu sesuatu kebaikan dan hakikatnya apabila kita niat ibadat. Setiap apa kita buat, ibadat. Kita cuci makuk tandas masjid, ibadat. Kita tolong cuci cuci jiran kita, cuci halaman rumah jiran kita, dapat pahala. Niat untuk ibadat, mudah-mudahan itu akan bantu kita terus menerus istiqamah dalam ibadat pada Allah Taala. Tolong cuci kolah masjid, dapat pahala. Tolong ambil berat tentang jiran, dapat pahala. Dalam kitab fiqh disebut jiran kita setakat mana. Kitab fiqh sebut mazhab Syafi'i, dia kata jiran kita ni sebanyak 40 buah rumah. Tu panggil jiran. Bukan jiran kita setakat tepi rumah kita je. Kanan kita ada jiran kita, kiri kita ada jiran kita. Tu terdekat. Kata muktamad mazhab Imam Syafi'i sebut jiran kita paling kurang 40 buah rumah. Misal kata masjid ni, cari 40 buah rumah jiran belakang ni. Sekeliling masjid, lantau masjid lama perintis. Sekeliling 40 buah rumah, jiran belakang ni, jiran kita, saudara mara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu orang bersaudara. Dia tak ada mengqati'a silaturahim dakhalan. Dia tidak ada memutuskan silaturahim. Siapa-siapa yang memutuskan silaturahim di kalangan jiran kita, saudara kita, maka dia tak layak untuk masuk syurga, maka dia akan masuk api neraka jahanam. Ini balasan daripada setiap amalan panggil. Amalan baik ataupun amalan buruk. Amalan buruk pun ada juga panggil amalan juga. Dikira amalan juga. Gitulah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedikit sebanyak yang anda baca pada malam ni tentang ilmu tasawuf, kitab Minhaj Abidin. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni berhajat sangat pada malam ni untuk kita berdepan dengan Allah Ta'ala pada akhir nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita terus menerus atau istiqamah melaksanakan ibadah pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa husnul khatimah wa rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.